Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asrin 'alaika yasir. اللهم تمنا بالخير اللهم تمنا بالخير اللهم تمنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang saya muliakan Ashabul Fadilah, para asatidzah, tuan-tuan guru, barisan urusia daripada bahagian falak dan sumber maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan, sahabat-sahabat daripada Jabatan-Jabatan Mufti, Jabatan Mufti Negeri Perak, Ashabul Fadilah, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program sembang santai kita pada malam ini, sama ada secara live ataupun secara rakaman nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan, pada malam ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama meneruskan sembang santai kita, insya-Allah, pada malam ini 13 Muharram 1443 bersamaan dengan 21 Ogos tahun 2021 Masihi. Dan alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan, berdasarkan kepada tarikh ini, alhamdulillah kita dah masuk dalam bulan yang baru dan kita masuk dalam tahun yang baru. Alhamdulillah, moga-moga Allah Taala memberikan kebaikan kepada kita, insya-Allah tuan-tuan, dalam tahun 1443 Hijrah ini. Ya Allah Ta'ala mengampunkan segala apa dosa-dosa yang telah pun kita lakukan, kesilapan-kesilapan yang telah pun kita lakukan. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kita dan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, wa aslih, dan memberikan kebaikan kepada kita, insya-Allah, pada masa yang akan datang, insya-Allah. Baik. InsyaAllah tuan-tuan, seperti mana yang telah pun kita sebutkan dalam apa siri kuliah yang lepas, alhamdulillah, insyaAllah kita dah masuk dalam bab yang kelima, iaitu dalam bab yang terakhir dalam pembincangan kita dalam buku Mukhtasar ini. Dan insyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan menyentuh tentang tajuk yang terakhir juga berkaitan dengan hitungan gerhana, iaitu hitungan gaya ataupun kaedah saros dan juga hissah. Cuma tuan-tuan, saya tidaklah mendetailkan secara orang kata apa, satu persatulah tentang kaedah pengiraan saros dan hissah ni. Kita lihat secara sambil lalu, insya-Allah. Dan tuan-tuan, ini adalah tajuk yang terakhir lah dalam siri kuliah kita ni. Namun insya-Allah pada minggu hadapan, iaitu pada hari Sabtu malam Ahad minggu hadapan, insya-Allah kita akan ada satu lagi kuliah yang insya-Allah tajuknya pun tak tahu lagi tajuk apa. Tapi insya-Allah berkaitan dengan falak lah. Kerana kalau ikutkan kita punya muqarrar ini dah habis lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada minggu depan kita akan ada satu kuliah lagi, kuliah yang terakhir, insya-Allah, untuk slot saya di bahagian falak dan sumber maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, nanti kita akan tengoklah balik apa tajuk yang sesuai untuk kita bincangkan dalam siri kuliah yang akan datang. Baik, insya-Allah. Seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita mulakan kuliah kita ini, kita akan mulakan dulu dengan mukadimah kepada ayat Quran, insya-Allah tuan-tuan. Baik. Berdasarkan pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus ayat yang ke-101, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wama tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang memberikan keesaan, yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya. Dalam pada itu segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran, dan tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Surah Yunus ayat 101. Masya-Allah tuan. Ayat ini merupakan petikan daripada surah Yunus ayat 101, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan satu peringatan ataupun satu anjuran kepada kita. Di mana kalau kita lihat dalam tafsir Tantawi menyatakan bahawa
bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qul, katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, kepada kaum kamu, supaya apa? Unzuru wa ta'ammalu wa tafakkaru fima ishtamalat alaihi samawat. Untuk kita sama-sama unzuru, untuk kita melihat, wa ta'ammalu wa tafakkaru, dan kita untuk memerhatikan, untuk kita memikirkan, untuk kita bukan saja melihat tetapi kita melihat dengan mata akal, dengan melihat dengan mata hati, dan kita memikirkan apa yang ada di langit itu. Apa yang ada di langit minas syumus, yang disebut daripada matahari. Matahari ini merupakan salah satu daripada bintang-bintang yang Allah Ta'ala ciptakan dekat langit gitu, dan juga bulan-bulan, planet-planet dan juga bintang-bintang. Begitu juga dengan awan dan juga hujan yang turun, dan itu yang berada di langit. Dan apa yang ada di bumi ini daripada zuru', daripada tanam-tanaman, daripada sungai-sungai, daripada bukit bukau dan pokok-pokok dan haiwan-haiwan ternakan dan sebagainya, semua itu Allah Ta'ala suruh kita lihat dan fikirkan. Unzuru wa tafakkaru, untuk kita lihat dan juga fikirkan. Kerana bila kita berfikir, bila kita merenung dengan penuh keimanan, terutama bagi kita yang sudah ada, alhamdulillah tuan-tuan, iman dalam hati ini, insya-Allah, maka kita akan didorongkan ataupun akan kita diperlihatkan ataupun akan kita dikurniakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal yang salim ini, dengan menggunakan akal yang sempurna ini, akal yang sihat ini, bahawa segala apa yang ada dekat alam ini semuanya menunjukkan bahawa ilahun wahidah, sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yang Maha Esa, yang Maha mengetahui dan Maha berkuasa, bahawa Allah sajalah tempat yang berhak untuk dipersembahkan ibadat kita dan juga ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah tuan-tuan, apa yang telah disebutkan dalam tafsir Tantawi menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana alam ini Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu daripada apa yang disebut oleh ulama kita, ustaz-ustaz kita, sebagai ayatul manzurah, ayat yang dilihat. Ayat yang dilihat kerana dalam ayat yang dilihat ini, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam konteks kita pada hari ini tuan-tuan, di mana kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi yang agak getir, bukan agak, mungkin yang sangat getir tuan-tuan, dalam menghadapi pandemik COVID-19 pada hari ini, dengan kehidupan yang susah dan sebagainya, maka bila kita lihat kepada langit, kita lihat kepada bumi yang begitu luas ini, bahawa kehidupan kita ini bukan sekadar apa yang ada dalam rumah kita, bukan ada dalam lingkungan atap, bukan yang ada sahaja dalam lingkungan dinding-dinding rumah kita, bukan yang sekadar ada dalam bilik-bilik rumah kita, tetapi Allah Ta'ala jadikan bumi ini yang beratapkan langit, yang yang berlantaikan bumi ini, maka itu adalah luasnya apa yang Allah Ta'ala telah bentangkan kepada kita. Maka bila kita lihat langit dan juga bumi ini yang begitu luas, maka kita akan dapat lihat bahawa kehidupan kita bukan sahaja dalam lingkungan rumah kita, tetapi Allah Ta'ala telah memberikan rezeki, Allah Ta'ala telah berikan ruang untuk kita berusaha dan sebagainya dalam ruang lingkup bumi yang begitu luas ini. Itu dalam konteks kalau kita dapat lihat dengan mata kasar. Dan bila kita baca dalam Al-Quran, bahawa kehidupan ini bukan sahaja di dunia, dan bahkan kita hidup lagi di akhirat yang lebih kekal, yang lebih luas alamnya itu, dan lebih hakikat dari sudut nikmat-nikmat yang diperolehi itu. Maka tuan-tuan, kalau kita lihat daripada ayat ini, bagaimana Allah Ta'ala minta untuk kita melihat kepada alam ini, dan daripada situ tuan-tuan, maka kita persembahkan segala ibadat kita, segala amal ibadat kita tuan-tuan, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, insya-Allah tuan-tuan. Baik, pada malam ini insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung pengajian ataupun sembang kita dalam satu tajuk yang insya-Allah tuan-tuan, memang tajuk ni tajuk yang agak, orang kata apa, dalam istilahnya pun agak menakutkan lah, kerana dari sudut kiraan gerhana ini adalah kiraan yang agak agak kita kata apa, agak
panjang sebenarnya, tapi dalam kuliah kita ini, dan saya pun sebenarnya tak mampu kalau nak menerangkan secara detail tentang kaedah pengiraan gerhana ini secara detail. Cuma kita pergi orang kata apa, atas permukaan sajalah insya-Allah. Kerana ada tuan-tuan guru kita, ada orang yang lebih hebat untuk membincangkan berkaitan dengan kiraan gerhana ini. Seperti mana yang selalu saya sebut, antara apa yang telah disebutkan oleh almarhum Tuan Haji Ghani, nyatakan bahawa kiraan gerhana ini adalah antara kiraan yang paling panjang dalam kiraan falak ini. Maka sebab itulah diletakkan bab gerhana ini bab yang terakhir. Jangan diajar awal-awal, takut nanti ramai yang balik daripada ikut kursus. Mungkin ada kita ada buat kursus falak dan sebagainya. Mula-mula siri pertama tu kita ajar tentang kiraan gerhana. Sambil-sambil tu dan bila kita dah tengok pada siri yang pertama tu, kemudian di situlah orang akan nampak lihat bahawa falak ni begitu susah kerana kita dah meletakkan ataupun kita dah berikan mereka satu tajuk yang begitu susah untuk dihadam. Jadi sebab itu tajuk gerhana ini adalah tajuk yang kita letak yang paling akhir sekali, insya-Allah. Baik. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita akan sambung pada halaman 169 tentang kaedah hisab gerhana. Kaedah hisab gerhana. Baik. Saya menggunakan istilah hisab kerana inilah istilah yang selalu digunakan dalam kitab-kitab. Boleh kita gunakan hitungan dan sebagainya. Cuma saya dalam buku ni kita menggunakan istilah hisab yang merujuk kepada hitungan. Bahkan kalau saya pernah mendengar apa yang telah disebutkan oleh beberapa tokoh ilmuwan kita berkaitan dengan pengistilahan ini, boleh sebut dulu kalau matematik kita kata ilmu hisab kan, kita tak kata matematik, ilmu hisab. Kerana dalam ilmu hisab itu dia terkandung dalamnya tentang apa yang disebut sebagai matematik pada hari ini. Dan matematik itu digunakan untuk bukan sahaja untuk pengiraan-pengiraan yang bersifat bersifat duniawi. Bahkan bila sebut hisab itu juga dia menyentuh tentang perbahasan berkaitan dengan falak. Kita buat hitungan, kita mengira untuk mengetahui arah kiblat waktu solat. Bahkan hitungan yang juga dibuat dalam permasalahan menyelesaikan isu-isu faraid juga dia diistilahkan salah satu daripada cabangan ilmu hisab. Maka itu antara salah satulah daripada istilah yang sebenarnya dekat sebenarnya dengan umat Islam. Sama macam kita sebut dalam ilmu geografi. Dulu orang dulu sebut ilmu alam kan, ilmu alam. Jadi bila sebut ilmu alam tu dia lebih dekat dengan kita sebagai orang Melayu dan juga orang Islam, kerana alam ini antara benda yang kita faham seperti mana yang kita sebutkan dalam surah Yunus tadi, bahawa alam ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala nak tunjuk kehebatannya, Allah Taala nak tunjuk keagungannya, Allah Taala nak tunjuk keesaannya, maka Allah Taala ciptakan alam ini untuk kita renung sebagai salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membuatkan bila kita renung, bila kita lihat betapa kerdilnya kita sebagai manusia ini. Tetapi Allah Ta'ala muliakan kita sebagai manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tin apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala jadikan kita ini ahsani taqwim, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita nak sebut dalam perbahasan berkaitan dengan kaedah hisab gerhana ini, kita akan sentuh dua tuan-tuan, berkaitan dengan saros dan juga hissah. Hissah, dua kaedah. Sebenarnya dia bukan kiraan secara tepat, dia macam kiraan anggaran saja tuan-tuan ya. Istilah macam dalam apa yang telah pun dipecahkan ataupun dibahagikan ataupun di Indonesia mereka ada buat satu pecahan daripada kiraan-kiraan hitung-hitungan ini kepada dua. Yang pertama disebut sebagai taqribi, yang pertama disebut taqribi, yang kedua disebut sebagai tahdidi. Jadi dalam istilah hitungan saros dan juga hissah ini tuan-tuan, kita hanya nak menganggar-nganggar tentang berlaku ataupun tidak gerhana itu saja. Baik, insya-Allah. Bila kita sebut tentang saros ini, sebelum kita masuk dalam peristilahan kita, apa yang telah disebut dalam beberapa catatan sejarah menunjukkan bahawa Thales
Thales. Kalau betul sebutannya Thales ini ataupun Thales, pernah menyebutkan tentang satu gerhana yang pernah yang beliau hitung yang mana gerhana itu berlaku pada 28 Mei 585 sebelum Masihi. Thales ini telah menyebut dalam catatan beliau bahawa akan berlaku gerhana pada 28 Mei 585 sebelum Masihi. Dan dalam catatan itu beliau telah menyatakan bahawa beliau telah menggunakan hitungan dengan menggunakan kaedah hitungan Saros. Kaedah hitungan Saros. Jadi kaedah hitungan Saros ini merupakan adalah satu kaedah yang bukan baru, tetapi dia adalah satu kaedah yang kalau kita lihat dalam buku kita ini telah bermula pada 721 sebelum Masihi. Bukan 721 Masihi, 721 sebelum Masihi, tuan-tuan. Maknanya dah lama. Di mana yang mula-mula mengasaskannya adalah orang Babylon. Tamadun Babylon yang dipercayai telah berupaya menjangkakan bilakah berlakunya gerhana itu. Jadi ini antara beberapa catatan yang menyebutkan bahawa bagaimana Saros ini berasal daripada kaedah hitungan yang telah pun diperkenalkan oleh tamadun Babylon. Okey, baik. Dan tuan-tuan, kita lihat dalam slide itu, tuan-tuan tengok dalam slide itu, dalam buku kita ni tak ada pula saya masukkan. Iaitu kalau tengok apa maksud perkataan Saros ini dari sudut bahasanya dan sudut rootsnya. Baik. Ada di sebenarnya memang agak dari sudut akademik mereka bincangkan tentang istilah Saros ini memang tak sepakatlah apa dia punya maksud asal dan adakah Babylon sendiri menggunakan istilah Saros tu. Jadi ada yang menyatakan bahawa istilah Saros ini berasal daripada istilah ataupun kalimah saru. Saru ini sebenarnya adalah merujuk kepada satu nilai yang disebut sebagai nilai kalender mereka yang mempunyai 3,600 hari. 3,600 kat belakang betul 3,600 tahun, tuan-tuan. Ada kat belakang ni 170 ni, insya-Allah kita akan tengok nanti. 3,600 tahun. Itu yang disebutkan. Istilah Saros ini berasal daripada istilah Saru yang merujuk kepada nilai 3,600 tahun. 3,600 tahun. Baik. Ada pula yang mengatakan bahawa istilah Saros ini diambil daripada bahasa, bukan bahasa Babylon, tapi diambil daripada bahasa lain. Iaitu satu istilah yang merujuk kepada Suda. Suda ini maksudnya bilangan ataupun banyaklah kita sebut. Yang mana istilah ini mula digunakan ataupun dipopularkan oleh Edmund Halley. Edmund Halley yang mula mencatat tu dalam tahun 1600 lebih kurang gitulah, tuan-tuan. 1900 lebih kurang gitu. Dan kemudian, tuan-tuan, telah pun dipopularkan pula oleh Newcomb dalam penulisan beliau berkaitan dengan gerhana. Saya nak semak balik, tuan-tuan, yang bila disebutkan oleh pada tahun 1961, tuan-tuan, telah disebut oleh Edmund Halley ni pada tahun 1961 dan kemudian dipopularkan oleh Newcomb. Maknanya istilah Saros ini, istilah Saros itu ada yang kata merujuk kepada istilah Babylon di sini, ada yang kata bukan. Tetapi dari sudut akademiknya sepakat menyatakan bahawa istilah kaedah Saros ini, iaitu kaedah hitungan Saros ini adalah merujuk kepada kaedah yang telah digunakan oleh tamadun Babylon. Contoh macam dekat bawah tu kan, saya letakkan ada slide tu, ada batu yang merujuk kepada tamadun Babylon di mana mempunyai catatan berkaitan dengan gerhana. Pada tahun 518 dan 465 sebelum Masihi. Ini sebagai satu contoh, tuan-tuan, catatan dekat batu yang menulis tentang berlakunya gerhana itu. Wallahu a'lam, tuan-tuan, kalau kita baca pun batu ni rasa tak faham juga kan. Tapi itulah yang telah dikaji oleh pengkaji arkeoastronomi dan sebagainya. Baik, tuan-tuan. Okey.
Dan tuan-tuan, masyarakat Babylon disebut balik semula dalam buku kita ni, bila masyarakat Babylon ketika itu dipercayai telah dapat memahami pusingan gerhana yang berlaku berulang kembali pada waktu yang hampir lebih kurang sama, dan pusingan inilah disebut sebagai Saros. Jadi Saros ini sebenarnya adalah pusingan gerhana. Maknanya gerhana ni dia ada falaknya juga. Masya Allah, kita jumpa di perkataan falak. Maknanya gerhana ni juga ada pusingan dia. Dia ada permulaan, ada kemuncak dan ada penghabisan. Tamat dan kemudian mula balik. Itulah pusingan Saros. Pusingan Saros. Okey, baik. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, pusingan Saros ini asalnya kalau kita rujuk kepada tamadun Babylon itu, dia mempunyai kalender. Yang mana dalam kalender orang Babylon ni dia mempunyai 3,600 tahun, seperti mana yang ada disebut dalam buku kita dan juga dalam slide tu ada saya kongsikan. 3,600 tahun, yang mana daripada 3,600 tahun itu mereka percaya bahawa pusingan setelah 3,600 tahun itu, maka matahari, bumi dan bulan termasuklah planet-planet akan berulang kembali dia punya circulation ataupun dia punya pusingan dia tu balik. Jadi 3,600 tahun ini disebut sebagai the great year. Maknanya pusingan itu 3,600 tahun itu. Maka selepas itu matahari, bumi dan bulan akan mula balik pada starting point yang sama seperti mula-mula tadi. Cuma dari sudut pusingan tahun ini, 3,600 tahun ini, dia ada pusingan set sederhana, di mana 3,600 tahun ini dalam takwim orang Babylon ni mereka bahagikan pula dengan 6, maka daripada 3,600 tahun ni ada 600 tahun. Ini pusingan sederhana punya kalender. Ada 600 tahun. Daripada 600 tahun ni pula ada pula pusingan tahun yang pendek, iaitu dibahagikan pula dengan 10. Maka dalam pusingan 10 tu ada 60 tahun. Ada 60 tahun. Okey, jadi ini tuan-tuan asal usul daripada kalender tamadun Babylon ini yang dicatatkan oleh pengkaji-pengkaji. Baik. Cuma tuan-tuan, dalam buku kita ni ada saya nyatakan juga apa yang telah dicatatkan oleh pengkaji-pengkaji tentang kaedah Saros ini, iaitu mereka pun sebenarnya tak dapat memastikan bagaimana tamadun Babylon ni dapat memahami pusingan Saros ini. Kerana belum clear lagi macam mana mereka boleh memahami pusingan Saros ini. Dengan buat hitungan Saros ini, maka mereka boleh menjangkakan bilakah gerhana akan berlaku balik. Ada pandangan yang menyatakan bahawa ianya terhasil daripada rekod cerapan gerhana bulan yang dapat dilihat pada tamadun Babylon tu. Maknanya bila berlakunya gerhana, maka mereka buat catatan. Dan catatan ini bukan mengambil masa selama setahun dua, tetapi mengambil masa selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin beratus-ratus tahun. Dan kita pun biasa ataupun kita pun tahu dan memahami tentang bagaimana tamadun Babylon ini adalah salah satu daripada tamadun yang sangat, orang kata apa, mempunyai ilmu yang sangat tinggi dari sudut ilmu falak ataupun ilmu astronomi dia. Maka kemungkinanlah, maknanya kalau kita lihat di sini bahawa catatan-catatan berkaitan gerhana ini kemudian dikaji, dan daripada catatan itu maka ada macam satu penjadualan, maka dilihat bahawa gerhana ini akan berlaku balik dalam tempoh yang akan kita sebutkan tadi, dan tempoh inilah yang kemudian kita kenali hari ini sebagai Saros. Sebagai Saros. Cuma tuan-tuan, kalau tuan-tuan mesti ingat dalam pembincangan kita pada awal-awal kuliah hari itu, kita ada sebutkan bahawa tamadun Babylon ni adalah salah satu tamadun yang dalam penulisan ilmu falak dalam tradisi orang Melayu, dan ada juga tuan-tuan saya rujuk dalam ada dalam bahasa Arab yang menyatakan bahawa bagaimana tamadun Babylon ni juga sangat rapat ataupun ada hubung kaitnya dengan Nabi Idris alaihissalam. Yang mana Nabi Idris alaihissalam dikatakan bahawa antara salah seorang ataupun ilmu falak ini diturunkan ataupun orang yang mula-mula diwahyukan ilmu falak ini kepada Nabi Idris, dan Nabi Idris telah mengajarkan ilmu falak ini kepada manusia, kepada manusia-manusia lain. Jadi kemungkinan sama ada kita nak katakan bahawa ada satu kepastian, kita pun tak ada bukti yang sahih, kemungkinan, dan tidak mustahil lah, maknanya
Saros ini adalah salah satu daripada peninggalan ilmu yang telah pun diajar oleh Nabi Idris alaihissalam kepada manusia, dan ketika itu tamadun yang kata apa menjadi tempat tinggal di mana Nabi Idris alaihissalam tinggal adalah tamadun Babylon. Maka di situlah Nabi Idris alaihissalam telah mengajarkan ilmu ini kepada mereka. Wallahu a'lam tuan-tuan. Mungkin kalau ada yang buat kajian dan sebagainya, kita boleh cuba lihat bagaimana kekaitan antara keduanya ini. Baik, insya-Allah ya. Baik. Dan kalau kita lihat dalam buku kita ni, biasanya siri Saros ni akan bermula dengan gerhana separa dengan fasa gerhana yang kecil. Pada gerhana yang berikutnya, fasa gerhana akan semakin bertambah dan demikianlah berikutnya. Okey, baik. Kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambar rajah di sebelah bawah ini yang kalau saya boleh gerakkan, okey, yang ini okey. Di sini kita dapat lihat bahawa siri Saros ini, kalau kita tengok dalam jadual yang dikeluarkan oleh pihak NASA ataupun hari ini kalau kita tengok jadual gerhana tu, dia akan letak Saros siri. Maknanya di situ ada satu siri Saros itu, maknanya Saros itu dia satu set gerhana yang ada permulaan dan ada perakhiran. Biasanya dalam satu siri Saros ini dikatakan ada lebih kurang dalam 70 gerhana yang berlaku dalam satu siri itu. Okey. Dan permulaan gerhana itu dalam satu siri itu dia akan bermula dulu dengan, kalau contoh ni kita lihat dalam gerhana bulan kan. Okey, dalam gerhana bulan. Okey, dalam gerhana bulan ni contohnya kita akan dapati bahawa gerhana itu akan berlaku dulu sama ada di sebelah utara ataupun di sebelah selatan. Di sebelah utara ataupun di sebelah selatan. Dan dia akan berlaku kalau dalam konteks gerhana bulan ni, dia akan berlaku dulu dalam fasa penumbra, fasa penumbra, dan kemudian barulah dia akan masuk dalam kalau dalam beberapa catatan tuan-tuan, dalam buku yang saya rujuk, buku Pak Izzuddin, seorang Pak Kiai yang cukup hebat juga tuan-tuan di Semarang, antara guru besar falak di Semarang tuan-tuan, dan kami pun alhamdulillah pernah ziarah beliau, pernah datang membawa beliau alhamdulillah ke Malaysia ni untuk beri kuliah. Nyatakan bahawa biasanya dalam kalau merujuk kepada gerhana bulan ini, siri Saros itu biasanya ada dalam 7 hingga 15 gerhana bulan penumbra. Dia maknanya ketika itu tuan-tuan baru mula dia punya siri Saros dia tu. Saros itu baru nak mula. Ada 7 hingga 15. Dan kemudian dia akan meningkat daripada gerhana penumbra, dia akan jadi pula gerhana separa, partial. Itu dalam 10 hingga 20 kali gerhana separa. Di mana kalau kita dapat lihat di situ, magnitude ataupun bulan ini dia akan makin masuk ke dalam bayang daripada penumbra, dia akan masuk pula ke dalam bayang umbra. Daripada penumbra masuk bayang umbra. Ni tuan-tuan dapat lihat kat bawah ni kan. Dia mula daripada bawah ni tak kena gerhana kan. Kemudian bila lihat di sini dia mula dengan gerhana penumbra, dia berjalan sikit dalam lingkungan 7 hingga 5 kali gerhana, masih lagi penumbra, dan kemudian barulah dia sentuh bayang umbra ni dan masuk ke, dia akan jadi partial, dia akan jadi separa. Dan gerhana separa ni dalam lingkungan 10 hingga 20 set kali berlakunya gerhana dalam satu 10 hingga 20 kali gerhana dalam satu set, satu siri Saros itu. Baik. Kemudian barulah gerhana itu akan masuk sepenuhnya dalam bayang umbra ni, dan ketika itu adalah magnitude yang paling tinggi lah, ataupun istilahnya kedudukan bulan ni dia dah masuk dalam bayang bumi ni, akan menyebabkan ketika berlaku gerhana bulan penuh, maka akan jadi gerhana lebih kurang dalam 20 hingga 30 kali dalam satu siri Saros ini. Okey, baik. Kemudian selepas itu bulan ni dia akan keluar balik. Dia punya titik tu dia akan keluar balik. Di mana dia akan keluar masuk balik dalam bayang penumbra. Masuk balik dalam bayang penumbra, dan ketika itu magnitude gerhana itu akan semakin berkurang. Dia semakin berkurang ataupun dia akan jadi semakin kata apa, daripada total tu dia akan masuk pada partial balik. Dan slow keluar, dia akan keluar pula kepada penumbra, dan akhirnya tamatlah siri satu-satu gerhana itu. Jadi ini dia punya siri Saros. Dalam mana-mana gerhana inilah yang akan berlaku. Dia ada satu circulation, ada satu pusingan gerhana itu berlaku, di mana
ketika mana berlakunya kedudukan yang disebut sebagai kedudukan matahari, bulan, bumi, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka ketika itu kita akan dapati bahawa kalau contoh dalam ni tuan-tuan dapat tengok kan, dekat atas ni. Ini sebagai satu contoh set gerhana dalam berapa tahun ni? Ada 12 tahun. 12 tahun. Okey, kalau tuan-tuan dapat lihat, ini adalah merupakan set Saros 136. 136. Itu yang berlaku daripada tahun 1901 hingga tahun 2045. Di mana kalau kita dapat lihat, tuan-tuan, pergerakan Saros ini dalam satu set Saros 136 ini, gerhana itu dia jadi pada tahun 1901. Dan kemudian dia bergerak pula ke sini, dia berlaku pula pada tahun 1919 dan bergerak ke sini berlaku pada tahun 1937. Dan kalau kita lihat dia berlaku pula di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kalau tuan-tuan dapat lihat dalam pembahagian ini, dalam gambar ini, dalam bahagian ini ada 3, dalam bahagian ini ada 3, dalam bahagian ini 3. Okey. Kenapa? Kerana kedudukan titik not itu sebenarnya dia bergerak, tuan-tuan. Dia bergerak. Bila berlaku gerhana tu, gerhana ni ikut Saros ni, tuan-tuan, kita hanya boleh buat hitungan tentang adakah berlaku gerhana ataupun tidak. Tempat berlaku gerhana tu kita tak dapat, tetapi berdasarkan kepada kaedah yang kemudian diperbaiki, maknanya kita boleh predik bahawa gerhana itu akan bergerak daripada longitude, dalam satu longitude lebih kurang dalam 120 darjah. Maknanya kalau lihat di sini, pada tahun 1901, dan 18 tahun selepas itu dia berlaku pula dekat sini, dekat mana ni, dekat area Afrika Selatan ni kan, daripada berlaku dekat di sebelah timur ni, dia berlaku dekat sebelah sini, kemudian dia bergerak pula ke sebelah Amerika, dan kemudian dia bergerak lagi. Maknanya kalau kita lihat ni pergerakan ni, dia pergi ke barat. Dia pergi ke barat. Bila pergi ke barat, lepas habis kat sini, dia pergi berbatas balik kat sini lah. Pasal bumi ni bulat kan. Masuk kat sini, dia pergi kat sini, dia pergi kat sini, dia patah balik. Maknanya kalau kita lihat di sini, pusingan Saros yang sama, kalau kita di sebelah, katalah kita di sebelah Malaysia ni, kita akan dapat lihat gerhana yang Saros yang sama itu akan datang balik dekat Malaysia ni dalam lingkungan 54 tahun. Kalau tuan-tuan tolak 1955 ni tolak dengan 1901 ni, dapatlah lebih kurang dalam 54 tahun lah. Maknanya kita dapat lihat dalam Saros yang sama ni, gerhana yang berlaku itu akan berulang kembali selepas 54 tahun. Samalah juga kalau orang kat sini, orang kat sini. Okey, baik. Jadi selepas pusingan ni, tuan-tuan, selepas pusingan ni, bila kedudukan titik Saros itu, dia berada pada on the other side, maknanya kalau sebelah sini kan, mula dia bertemu dekat sini, kemudian dia bertemu, dia sampai ke sini, dia sampai ke titik yang bersilang ni, kemudian di situ, tuan-tuan, dia akan tamat dan akan bermula Saros yang baru. Jadi ini antara perkara yang menarik lah bila kita bincang tentang Saros ini, dan menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana bila sebut gerhana ini antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dapat kita lihat bahawa dalam kedudukan Saros ini pun Allah Ta'ala menetapkan bahawa ada pusingannya, ada sistem yang menentukan bahawa gerhana ini akan berlaku pada sekian masa dan sekian masa. Okey, baik. Dan tempoh yang disebut sebagai Saros ini, tengok balik dalam buku kita, tuan-tuan, adalah 18 tahun 11 hari 8 jam. 18 tahun 11 hari 8 jam. Dan dua syarat utama disebut di sini, gerhana akan berlaku ialah bulan mestilah berada berhampiran ataupun tepat dengan titik simpul, disebut sebagai knot, yang kita dah bincangkan sebelum ni. Dan bulan juga perlu berada pada fasa ijtima' gerhana matahari dan waktu istiqbal. Baik, maknanya kalau kita lihat, tuan-tuan, dua sifir lah, dua asas untuk kita fahami bagaimana gerhana itu mesti berlaku. Yang pertama, bulan ataupun kita lihat biasanya pada kedudukan bulan itu sebagai tanda rujuk kita, iaitu gerhana ini hanya berlaku ketika mana fasa kedudukan bulan istiqbal ataupun fasa bulan badrun, iaitu bulan penuh, ataupun pada bulan gelap, iaitu ketika kedudukan ijtima' ataupun iqtiran.
Itu yang pertama. Dan kemudian dalam masa yang sama berlaku fasa itu juga ketika mana matahari dan juga bulan berada pada titik not. Itu titik silang di antara keduanya itu. Titik silang di antara keduanya itu di antara satah bulan dan juga dipanggil sebagai edaran matahari ekliptik. Edaran matahari ekliptik itu, maka bila bersilang di antara keduanya itu, maka di situlah disebut sebagai titik not. Maka gerhana ni akan berlaku sama ada ketika matahari dan juga bulan tu betul-betul berada pada titik not itu, ataupun dia berada berhampiran dengan titik not itu yang disebut sebagai eclipse limit. Eclipse limit, tak apalah itu kemudian kita akan sebut nanti insyaAllah. Baik. Dan pusingan gerhana ini, yang bawah ni tuan-tuan sedikit, kalau ikutkan dia punya tempoh itu adalah 18 tahun 11 hari 8 jam. 18 tahun 11 hari 8 jam. Itu dia punya tempoh tahun, hari dan juga jam dia. Okey. Bersamaan dengan 6,585.3211 hari. Ini dia punya tempoh hari dia. Nah, kalau kita pecahkan daripada 18 tahun 11 hari 8 jam ni, maka kita akan dapat nilai 6,585.3211. Ini jumlah hari dia. Baik. Yang mana jumlah Saros ini, bila kita lihat dengan kedudukan ataupun perbandingan dengan apa disebut sebagai bulan sinodik. Bulan sinodik, bulan sinodik. Nak sebut pun belit-belit lidah. Bulan sinodik. Bulan sinodik ni seperti mana kita tahu bahawa adalah kedudukan bulan daripada istimak kepada istimak, di mana nilainya lebih kurang sama, iaitu 6585.3213. Ujung saja tu yang beza sikit kan. Okey. Maknanya di sini menunjukkan bahawa setiap kali berlakunya kedudukan istimak ataupun berlakunya kedudukan istiqbal itu, ada kemungkinan akan berlaku gerhana. Kerana kedudukan pusingan sinodik ni dia hampir sama dengan pusingan Saros. Okey. Dan seterusnya kita lihat pula kepada pusingan disebut sebagai bulan anomali. Bulan anomali ini adalah kedudukan bulan daripada kedudukan perigi kepada kedudukan perigi yang berikutnya. Kedudukan perigi pada kedudukan perigi yang berikutnya yang sama, lebih kurang juga macam kita sebut, tengok di sini adalah 6585.5375. Okey. Dan kemudian kita tengok kepada bulan drakonik. Bulan drakonik ni tuan-tuan adalah bulan yang merujuk kepada kedudukan bulan pada titik not yang sama, titik not, satu titik not yang saya sebut yang tadi bersilang tadi antara matahari dan bulan tu. Kemudian bila pusingan itu ia akan berlaku balik, dia akan bertemu balik pada titik not yang sama, adalah dalam lingkungan 6585.5375. Jadi ini sama, hampir sama dengan pusingan Saros, pusingan sinodik, pusingan anomali. Dan dari sudut tahun gerhana ni, kalau sinodik, anomali, drakonik ni kita rujuk kepada bulan. Tahun gerhana ni kita merujuk kepada matahari, iaitu kedudukan matahari ni berada pada apa yang disebut sebagai kedudukan matahari pada titik not yang sama. Ketika mana gerhana ni adalah dalam lingkungan 6585.7813. Disebut sebagai eclipse year. Kalau tuan-tuan nak search dalam internet boleh cari eclipse year, tahun gerhana itu. Dia punya pusingan tahun gerhana itu adalah 6585.7813 hari. Jadi ini adalah satu kata pemula yang menarik, kerana kita dapati bahawa persamaan di antara pusingan Saros, pusingan sinodik, pusingan anomali, pusingan drakonik dan juga pusingan tahun gerhana itu adalah sama. Jadi ini menunjukkan bahawa penggunaan hitungan Saros ini adalah satu perkara yang sebenarnya boleh kita gunakan lah. Cuma nanti ni kita akan lihat sejauh mana dia punya ketepatannya itu. Okey, baik ya. Dan dalam buku Pak Izzuddin dia yang saya sebutkan tadi, disebut bahawa dari sudut tahun hijrah, kalau kita nak menggunakan tahun hijrah, tak nak kita guna tahun Masih ni kan, 18 tahun 11 hari ni 8 jam ni tahun Masih. Kita gunakan tahun Qamariyah ataupun tahun Syams, tahun Hijri, maka kita boleh guna nilai 18 tahun 7 bulan 6 hari 12 jam. Itu dia punya kaedah dia, berbanding dengan 18 tahun 11 hari 8 jam ikut kaedah tahun Hijri, 18 tahun 7 bulan 6 hari 12 jam. Okey, itu baik. Kemudian tuan-tuan, kita nak cuba lihat sikit kaedah contoh pengiraan gerhana
yang ada kita letakkan pada halaman 172. 172. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dapat lihat muka halaman 172 ni. Okey, baik. Kalau tuan-tuan ada buku, tuan-tuan dapati bahawa memang ada sikit saya sebenarnya bila saya tengok balik, bila kami tengok baliklah tuan-tuan, kaedah kiraan gerhana Saros ni sebenarnya lebih mudah kalau kita pakai sistem waktu jam tu pakai 24 jam lah, pasal dia mudah, tak perlu kita buat pertukaran daripada AM, PM dan sebagainya kan. Jadi dalam contoh kiraan ni kami nyatakan waktu jam itu berdasarkan kepada sistem 24 jam. Kalau dalam buku ni sistem 12 jam. Okey, baik. Satu perkara yang terlupa saya nak nyatakan dalam buku dan juga dalam perbahasan kita sebelum ini, dalam buku ada, minta maaf tuan, tapi dalam contoh ni saya nyatakan sekali lagi, iaitu dalam hitungan Saros ni kita sebut tadi dia ada 18 tahun 11 hari 8 jam kan. 18 tahun 11 hari 8 jam. Cuma kalau sekiranya dalam hitungan tahun tersebut daripada 18 tahun tu, dalam hitungan 18 tahun tu dia ada 5 kali tahun lompat, tahun kabisah, tahun leap year. Dia ada 5 kali. Maka kita kena buat adjustment sikit daripada 10 hari, 11 hari tu jadi 10 hari. Daripada 11 hari tu jadi 10 hari, barulah kiraan gerhana kita akan lebih tepat. Kiraan gerhana kita akan lebih tepat berbanding yang asal 18 tahun 11 hari 8 jam. Bila ada 5 kali tahun kabisah, tahun lompat, maka kita kena buat hitungan ataupun adjust balik kita punya jumlah Saros itu daripada 11 hari kepada 10 hari. Jadi macam mana kita nak tahu tahun kabisah tu? Itu tuan-tuan buatlah satu hitungan lah. Kalau tengok tahun 1879 ni, tuan-tuan bahagikan dengan 4. Maka kalau ada baki, ada titik perpuluhan lah. Selepas tu kalau ambil kalkulator 1879 tu, contohlah mana tak nampak lah pula, 1879 contohnya, bahagikan dengan 4. Maka tuan-tuan akan dapat 469.75. Maknanya kita tahulah tahun 1879 ni bukanlah tahun lompat. Kalau tuan-tuan bahagikan tak ada tahun lompat, tak ada tahun lompat pula dah. Tak ada titik perpuluhan ataupun nilai selepas titik perpuluhan tu kosong, maka itu adalah tahun gerhana. Seperti mana yang kita dah bahas dalam perbahasan sebelum ni dalam masalah takwim ni. Okey. Dan bila kita buat hitungan kasar dulu, daripada tahun 1879 ni kita tambah dengan 18 sehingga tahun 1898, kita buat hitungan, kita dapati bahawa dalam jarak masa 18 tahun ni ada 5 kali gerhana, 5 kali tahun lompat, tahun kabisah. Maka bila dalam konteks ni kita kena guna nilai 10 hari lah, tak boleh guna 11 hari. Kita kena gunakan nilai 10 hari, tak boleh guna 11 hari. Okey, lepas tu tuan-tuan bolehlah tambah je tahun, bulan, bulan ni kosong, hari 10, jam 8, maka kita pun akan dapatlah hitungan gerhana dari sudut tarikh, tahun yang akan datang, bulan dan juga hari yang akan berlaku gerhana dan juga masa. Cuma kalau berdasarkan kepada kaedah ini, apa yang telah pun kita tengok baliklah, sebenarnya dari sudut masa ni dia ada tak berapa tepat lah, tetapi insyaAllah hari, bulan dan juga tahun ni insyaAllah tepat. Kita boleh dapat satu anggaran yang betul lah tentang berlaku ataupun tidak gerhana pada 18 tahun akan datang. Cuma dari sudut hari dan juga jam tu, minta maaf, yang saya maksud tadi jam dan juga minit. Jam dan juga minit ni ada sedikit pembetulan. Kalau kita kena kira dengan lebih detail lah, baru kita akan dapat jam dan juga minit yang betul. Kerana jam dan minit ni tentu sekali lah dia berdasarkan kepada lokaliti kita berada. Kita ada dekat mana? Kita ada dekat Malaysia, contoh ada dekat Ipoh, ada dekat Negeri Sembilan, Seremban dan sebagainya kan. Jadi ketika itu kita kena buat hitungan berdasarkan kepada lokal kita berada di mana, bukan berdasarkan kepada umum. Jadi ini antara kaedah Saros yang tuan-tuan boleh buat kiraan lah kalau sekiranya boleh cuba lihat lah. Cuba antaranya tuan-tuan lihat
gerhana yang berlaku pada satu tarikh dan masa, dan kemudian tuan-tuan tambah, ataupun nak tahu yang akan datang tambah, nak tahu yang dah lepas tolak lah. Jadi di situ kita akan dapat nilai bilakah berlaku gerhana ataupun bilakah gerhana yang telah pun berlaku daripada saros yang sama pada gerhana yang kita mulakan sebagai asas itu. Jadi tuan-tuan boleh lah try nanti insyaAllah. Okey, baik. Itu apa yang kita sebutkan sebagai kaedah saros. Kaedah saros. Okey, ini sikit tambahan tuan-tuan daripada perbincangan kita berkaitan dengan hisab saros ini. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dalam gerhana ni ada set dia sebenarnya. Dia punya turutan dia. Turutan dalam itu 18 tahun tu turutan yang panjang lah. Tapi kalau kita lihat tuan-tuan dalam turutan 4 ataupun 5 tahun, dia ada turutan dia juga. Contohnya tuan-tuan dalam gambar rajah ni, dan juga yang ni tadi saya sempat buat sikit lah tuan-tuan, tak berapa nak cantik dia punya PowerPoint ni pasal tadi buat ni. Kalau tuan-tuan lihat di sini, dia ada peni gerhana yang berlaku tu. Dia mula dengan separa, kemudian ada total dan kemudian tamat. Macam ni ada berlaku contohnya 4 kali gerhana. Ini yang gambar rajah jadual yang warna hijau ni tuan-tuan yang saya got ni. Kalau tuan-tuan dapati bahawa dalam satu set gerhana tu dia akan berlaku pada 4 tahun berturut-turut, dan dia punya beza harinya lebih kurang dalam 11 hari. 11 hari daripada tahun yang lepas, tahun akan datang dia lebih kurang dalam 11 ataupun 10 hari. Okey, sebagai contoh ni tuan-tuan, tahun 2001, tahun 2022, tahun 2023. Contohnya, yang ambil ni lah clear sikit kan. Okey, gerhana berlaku pada 20 gerhana ni gerhana bulan gerhana bulan penuh berlaku pada 26 Mei, dan kemudian selepas itu pada tahun berikutnya dia berlaku pula pada 15 ataupun 16 Mei. Dia berdasarkan kepada lokasi kita berada lah 15 ataupun 16 Mei, dan kemudian berlaku lagi pada 5 hingga 6 Mei. Ini penumbra pula. Jadi kalau kita dapat lihat daripada 26 Mei ni, dia pada tahun 2022 dia kurang 11 hari ataupun dia kurang dalam 12 hari, 10 hari. Dia kurang 11 hingga 10 hari. Dan kemudian daripada tarikh ini pula dia akan kurang pula 10 hingga 11 hari. Jadi ini antara turutan gerhana pendek lah. Dia ada turutan gerhana panjang macam yang kita bincang tadi dalam saros tadi. Dia antara turutan gerhana yang pendek, dan dia 3 ataupun 4 kali gerhana lepas tu habis. Dia akan mula balik yang baru. Macam ni tuan-tuan dapati bahawa macam 10 Jun ni kan. Ini maknanya 10 Jun ni dia tak tally dengan yang tahun depan tu. Ini berlaku partial ataupun gerhana matahari separa kan. Berlaku pada bulan Oktober. Maknanya ni bukan, tak ada kaitan dengan 10 Jun ni, bukan adik-beradik lah. Dia bukan adik-beradik. Yang 20 berapa ni? 20 yang Oktober ni tuan-tuan, dia adik-beradik dengan 14 Oktober ni. Dia ada kaitan dengan Oktober ni. Okey, ini sebagai satu contoh lah bahawa gerhana ni dia ada turutan dia juga. Okey, baik. Tuan-tuan, kita nak tengok pula kepada kaedah hissah. Ini tuan-tuan antara, alhamdulillah saya punya kata passionate ataupun bila belajar tentang kaedah hissah ni tuan-tuan, antara satu kaedah yang sangat-sangat minat lah. Masya-Allah. Pasal satu, dia adalah kaedah tradisi yang telah pun ditinggalkan oleh ulama kita, iaitu Kiai Muhammad Mansur Batawi, seorang ulama di Indonesia yang merupakan seorang pak kiai besar lah, yang disebut sebagai guru Mansur Batawi di kalangan orang Betawi, kerana guru ni adalah suatu gelaran yang sangat tinggi dalam masyarakat. Orang Betawi dianggap sebagai suatu gelaran yang tinggilah bagi ulama. Dan Pak Kiai Muhammad Mansur Batawi ini merupakan keturunan daripada alim ulama, dan telah berguru dengan antara guru-guru yang juga masyhur dalam bidang ilmu falak ni. Antaranya tak silap saya tuan-tuan, Abdul Rahman Misri, antara salah seorang daripada guru besar falak juga yang terkenal di rantau Asia Tenggara ini, yang antara membawa pula Zish Ulugh Bek. Dan beliau Kiai Mansur Batawi ini telah menulis satu kitab yang bertajuk Sulam An-Nayyiraini fi Ma'rifatil Ijtima' wal Kusufaini, yang menggunakan tuan-tuan berasaskan kiraan dia ada 3 fasal dalam buku ini, iaitu cara nak mengetahui berlakunya ijtima' ataupun kita kata nak mengetahui tentang anak bulan sebenarnya, dan kemudian nak mengetahui tentang gerhana bulan, dan yang ketiga cara nak mengetahui gerhana matahari.
gerhana matahari. Baik. Dan lebih menarik tuan-tuan, buku ini dihasilkan dan penulisan dia punya jadual itu menggunakan angka yang pertama dia menggunakan Zij Ulubir, menggunakan Zij Ulubir seperti mana yang kita sedia maklum, seorang alim falak dan juga tokoh falak ilmu Islam tuan-tuan, yang berpusat di hari ini di Uzbekistan lah, Ulubir. Dan yang kedua, beliau menyusun takwim ataupun jadual ini dengan menggunakan angka sistem Jumali, Abjad, Hauzi, Huti, Kalman, seperti mana yang ada kat bawah ni kan. Okey. Ini gambar yang saya dapat lah, Pak Kiai Mansur Betawi. Dan ini dia punya jadualnya tuan-tuan. Jadualnya Masya Allah. Dia menggunakan sistem angka Jumali, di mana dalam jadual yang pertama ni tuan-tuan dapati bahawa dia merujuk kepada fasa istimak dan juga fasa gerhana matahari. Dan yang kedua dia merujuk kepada fasa istiqbal, itu fasa bulan penuh dan juga gerhana bulan boleh berlaku. Yang menariknya tuan-tuan, dengan menggunakan kaedah ini, berbanding dengan kaedah kita menggunakan takwim Masihi, kerana dengan menggunakan ni kita tak hitung dah tarikh tu. Kita cuma hitung bulan dan juga tahun saja. Dan sebab kalau tarikh itu confirm dah, maknanya kalau gerhana itu dia berlaku, gerhana matahari mesti berlaku pada tarikh 29. Kalau gerhana bulan mesti berlaku pada tarikh 15. Jadi di sini tuan-tuan dia tak sebut tarikh, dia sebut bulan dan juga tahun saja. Okey, ini kaedah yang disebutkan dalam kitab Sulam An-Nayyiraini, satu kitab yang saya rasa sangat menarik untuk kita belajar, dan ada tuan-tuan guru kita yang juga hebat-hebat boleh mengajar kitab Sulam An-Nayyiraini. Baik. Kaedah hisah ni tuan-tuan, dia merujuk kepada satu, tuan-tuan lihat pada halaman 173. Baik. Hisah ini adalah ditakrifkan dalam kitab Sulam An-Nayyiraini adalah sebagai kalau lihat dalam ni, kejap tuan-tuan, ni daripada ungkapan dari hisah Ardil Qamar, yakni kemiringan falak bulan dari zodiak ekuator. Ini apa yang telah pun diterjemahkan oleh Pak Ali Mustafa lah, daripada buku Sulam An-Nayyiraini, kerana asalnya tuan-tuan kitab Sulam An-Nayyiraini dalam bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan lah, ada yang terjemahkan, disebut oleh Pak Ali Mustafa sebagai hisah ni adalah kedudukan, dipanggil sebagai kedudukan bulan itu berbanding dengan kedudukan ekuator itu, dan jauh daripada bulan itu berbanding dengan titik di mana berlakunya persilangan antara satah bulan dan juga satah matahari. Bila kami belajar dengan Tuan Guru Alhamdulillah Al-Fadil Ustaz Wan Hafiz tuan-tuan yang berada di Kedah, waktu kami belajar tu dia kata apa, kaedah hisah ini sebenarnya kita nak tahu tentang miqat makani, nak tahu tentang batas tempat di mana kedudukan bulan tu berada, di kedudukan buruj yang mana berbanding dengan kedudukan buruj-buruj yang lain, yang akan menunjukkan kepada kita bahawa dia berlaku gerhana ataupun tidak. Itu kaedah hisah ni. Baik tuan-tuan, secara ringkasnya tuan-tuan, kerana kita pun ada masa yang agak singkat dah tu, kaedah hisah ini adalah dia menggunakan satu istilah yang menarik juga, kalau saya boleh sebutkan bahawa Pak Kiai sebutkan dalam kitab Sulam An-Nayyiraini ini, sebut bahawa tidak gerhana ni, ringkaslah tuan-tuan, bukan apa yang diucapkan oleh Pak Kiai, tapi saya cuba ringkaskan. Dia kata tidak gerhana kecuali, maknanya kalau kita buat hitungan hisah ini, bila kita akan dapati bahawa dia akan dapat nilai buruj dan juga nilai darjah. Nilai buruj dan juga nilai darjah. Maka disebut kalau nilai buruj itu dia takkan berlaku gerhana kecuali hitungan kita itu mesti menunjukkan nilai buruj yang disebut saling bertentangan, i'tidalain ni disebut dalam kitab tu, iaitu buruj hamal yang bertentangan dengan buruj mizan. Ini kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, buruj hamal dia mesti bertentangan dengan buruj mizan, dan buruj sumbulah dia mesti bertentangan dengan buruj hud. Dia mesti begitu kedudukan kaedah hisah ini, di mana buruj hamal ini nilainya adalah 0 ataupun 12, nilai hud ini pula adalah 11, dan nilai sumbulah adalah 5,
nilai mizan ini pula adalah 6. Kalau tuan-tuan dapati bahawa nilai hamal ni dimula dengan kosong. Dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sebab tu hamal ni kadang-kadang kita akan dapat nilai kosong, kadang-kadang kita dapat nilai 12. Jadi 0 dan 12 itu merujuk kepada nilai yang sama. Okey, baik. Ini formula macam mana kaedah kiraan hissah ini boleh kita gunakan bagi mengira gerhana. Okey, baik. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambaran ini, kaedah kiraan hissah itu. Kaedah kiraan hissah itu dia berdasarkan kepada jadual inilah sebenarnya. Sebenarnya kita kena ambil daripada jadual ini dan kemudian kita kena tallykan dengan pula tahun yang kita nak kira. Okey, contohnya tuan-tuan, 15 Jamadil Akhir tahun 1436. 15 Jamadil Akhir 1436. Okey. Berdasarkan kepada kaedah kiraan hissah ni, maka kita kena ambil nilai burus, darjah dan juga minit. Burus, darjah dan juga minit. Jadi berdasarkan kepada jadual ni tadi, yang mana kalau kita nak kira gerhana bulan, kita kena ambil di sinilah. Ini ada di 1300, 1310, 1000 kan. Ini maknanya tahun yang disebut dalam jadual ni hanya dalam lingkungan 1300. Kalau 1400 kena buat kiraan lain. Jadi berdasarkan kepada jadual itu, kita dapat lihat bahawa 1430, kita tak boleh ambil 1436. Dia ada dalam jadual tu hanya 1430 je. Jadi kita ambil 1430. Nilai burus dia adalah 5 darjah 12, minit dia 54, dan tahun 6 tu nilai burus dia adalah 1, darjahnya 18, minitnya 18. Okey, dan kemudian ambil pada bulan Jamadil Akhir tu, kita kena ambil dekat sini. Kena ambil kat sini. Kalau tuan-tuan minta maaf kat sini, kat bawah ni. Ini untuk gerhana bulan kat bawah ni. Okey, baik. Dan di situ kita akan dapat nilai 5, 3, 21. Dan kemudian kita tambah semua ni, dan kemudian kita akan dapat keputusan 12 burus 4 darjah 33 minit. 33 minit. Ustaz Wahafiz selalu sebut, dia kata burus ni disebut sebagai burus, darjah ni disebut sebagai jah. Dia sebut darjah sebut jah, minit ni sebut qah. Dia punya tulisan itu. Jadi menarik jugalah kalau kita belajar kaedah tradisional ni kan, dia singkatkan cara sebutan itu. Baik. Jadi keputusan dia kalau ikutkan kaedah kiraan gerhana ini, kita dapati bahawa burus berada pada nilai 0 dan juga 12. Maka bila 0 dan juga 12 ni menunjukkan dia berada pada burus hamal lah. Jadi bila burus hamal menunjukkan bahawa gerhana itu akan berlaku. Tuan-tuan boleh rujuk juga dalam, minta maaf tuan-tuan, ada dalam buku kita ni, ada dalam halaman 175. Contoh yang sama saya bawa untuk kita sama-sama lihat. Bila lihat sini 0 hingga 12 ataupun 12, minta maaf, 0 ataupun 12 menunjukkan burus hamal. Dan dalam muka surat 174 tu, dia ada nilai had gerhana bagi gerhana bulan tu, dia punya darjah tu tak boleh lebih daripada 12. Kalau tuan-tuan tengok dalam muka surat 174 tu, hissah bulan tu nilai had gerhana dia 12, nilai had gerhana bagi matahari 6. Jadi kalau dalam konteks tu, bila kita hitung tu, ini mesti dapat 0 ataupun 12. Yang ini burus ni. Barulah dia akan menunjukkan bahawa kemungkinan berlaku gerhana, tapi tak berlaku lagi. Kita kena tengok pula dalam ni. Kalau sekiranya kurang daripada 12, dalam konteks gerhana bulan, maka insya-Allah akan berlaku gerhana bulan. Okey, ini kaedah berdasarkan kepada jadual tadilah. Okey, dan alhamdulillah tuan-tuan, dari sudut pengiraan ni ada juga kami cuba kembangkan lagi lah kaedah kiraan tersebut dengan menggunakan nilai darjah. Kita tak guna pada nilai burus, kita guna pada nilai darjah sepenuhnya. Maka berdasarkan pada nilai darjah sepenuhnya tuan-tuan, kita convert nilai burus ini kepada nilai darjah. Maka daripada 1 darjah bersamaan dengan 1 burus bersamaan dengan 30 darjah. Jadi 5 kali 3 dapat, dan 5 kali berapa ni? 5 kali 3, kemudian kita tambah dengan 12 darjah ni pula, maka situ kita dapat nilai 162. Sama juga ni kaedah dia, 1 kali dengan 30
kemudian kita tambah pula dengan 18, maka kita dapat nilai ni. Minta maaf ni tuan, silap ni. Tambah 13, 18 patutnya tu. 18 patutnya tu. Okey. Dan kemudian sama juga di sini kita dapat, kemudian bila kita tambah tu tuan-tuan, kita akan dapat nilai 36433. 36433 ni tuan-tuan dah lebih daripada 360, kita tolak balik, maka kita akan dapat 4 darjah. 4 darjah ini bila kosong itu, 364 tu menunjukkan bahawa nilai kosong, 360 tu 360 menunjukkan nilai kosong, menunjukkan kepada buruj hamal, dan kemudian kita tolak 360 tu dengan 4 untuk kita dapatkan nilai darjah dia. 360 tu dah menunjukkan nilai buruj hamal, dan kemudian bila kita nak kira hitung pula sama ada darjah ni masuk ke tidak dalam gerhana, maka kita tolak dengan 360, maka kita akan dapat 4 darjah, maka sama nilai yang kita hitung secara berjadual tadi. Okey, tu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, tanpa menggunakan jadual. Ini berdasarkan kepada pemerhatian yang telah kami buat pada jadual yang disusun oleh Pak Kiai. Sebenarnya dalam lingkungan 100 tahun itu, pergerakan matahari dan juga bulan itu, pergerakan hissah itu adalah dalam 85 darjah. Pergerakan 10 tahun tu pula mencapai 80.5 darjah. Pergerakan setahun tu pula mencapai 8.05 darjah. Dan pergerakan sebulan tu pula mencapai 30.6833 darjah. Jadi ini pergerakan yang kita dapat kena pasti berdasarkan kepada jadual tersebut. Jadi berdasarkan kepada jadual tersebut, terus kita buat hitungan tanpa kita rujuk balik pada jadual. Ambil saja 1400 itu, kita akan dapat nilai 281.833, dan kemudian daripada nilai 30 tahun ini, dan kita akan dapat nilai 805 itu, kerana nilai dalam lingkungan 10 tahun tu, maka kita kalikan dengan 3, kita dapat 241.5, dan 6 ini pun sama, kita ambil nilai setahun ni, maka kita dapat 48.3, dan yang bulan ini pula kita ambil daripada nilai ni, maka kita akan dapat nilai 153.4165, kita tambah semua tu, dan kita dapat nilai 725, tuan-tuan. 725.090498, dan di situ bila kita buat hitungan menunjukkan bahawa kedudukan buruj itu merujuk kepada buruj hamal, dan had gerhana itu dia ada beza sikit tuan-tuan, daripada yang kita tunjukkan sini 4, di sini kita dapat 5, tapi masih lagi dalam konteks berlakunya gerhana lah, kerana had nilai gerhana bagi gerhana bulan tu 12, dalam nilai had gerhana ni kita dapat nilai 5. Nilai 5. Jadi kalau kita tengok di sini tuan-tuan, nilai yang atas ni kita dapat buruj hamal. Kita ambil daripada 725 ni, kita bahagikan dengan 30, dapat 24, dan 24 tu kita tolak dengan 12, kita dapat nilai 12 bersama dengan kosong, bersama dengan hamal, maka kita ambil pula nilai darjah tu 5 kat sini, menunjukkan pada nilai gerhana. Jadi di sinilah tuan-tuan antara kaedah untuk kita menghitung kaedah gerhana berdasarkan kepada kaedah hissah. Kaedah hissah. Baik tuan-tuan. Okey. Dah habis dah. Jadi tuan-tuan, berdasarkan kepada dua kaedah ini, kita dapat buat satu hitungan secara ringkas dan juga anggaran lah, sama ada berlaku gerhana ataupun tidak. Yang pertama dengan menggunakan kaedah Saros tadi ni. Kaedah Saros tadi ni dengan menggunakan nilai 18 tahun 11 hari 8 jam ataupun 10 hari 8 jam berdasarkan kepada tahun kabisah dia ada berapa. Dan juga kaedah yang kedua kita sebutkan tadi dengan menggunakan kaedah hissah, sama ada menggunakan jadual ataupun kita boleh hitung terus dengan menggunakan jadual yang seperti mana telah kita sebutkan dalam slide ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Okey, alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan, sebelum saya tamatkan ataupun kita habiskan kita punya sesi pada kali ini tuan-tuan, nak tengok sikit lah kok ada sahabat-sahabat kita tanya ke apa ke. Okey, sambil-sambil tengok ni tuan-tuan, sebenarnya dalam masa yang sama ni ada mini Olimpiad Falak Malaysia. Saya pun lupa nak sebutkan tadi bahawa dalam bulan ni ada bulan Falak Malaysia. Jadi sambil-sambil tu tuan-tuan, sebenarnya ada juga adik-adik anak-anak kita lah yang tengah
bersungguh-sungguh untuk mengikuti bengkel bagi menjalani satu mini Olimpik Falak Malaysia. Kita doakan moga-moga Allah Ta'ala berikan kejayaan kepada mereka yang merasuki pertandingan tersebut. InsyaAllah. Ini sama-sama negeri, inter-negeri. Okey, baik. Assalamualaikum. Adakah kalau tak akhir sampai hitam? Okey. Samsul. Sebenarnya insyaAllah tahun depan pula dah. Minggu depan ada satu lagi kuliah lah. Kuliah khas insyaAllah. Kuliah khas. Yang mungkin tak tahulah apa tajuk ni. Berkaitan dengan falak. InsyaAllah. Mungkin gerhana lagi ke ataupun mungkin tajuk lain. Kita bagi cukup sebulan lah. Kita bagi cukup sebulan lah. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semualah yang mengikuti program kita pada malam ni. Sahabat-sahabat daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan, sahabat-sahabat Jabatan Mufti Perak dan lain-lain lah. Mungkin saya tak sempat nak sebutkan nama, insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Taala dan Allah Taala berikan kebaikan yang banyak pada kita. Dan moga-moga tuan-tuan perkongsian yang dapat saya berikan pada malam ni bermanfaat. Dan kalau sekiranya ada tersilap ataupun tersalah fakta dan sebagainya, mohon tuan-tuan betulkan untuk sama-sama kita melihat kepada perkara yang lebih baiklah insya-Allah. Dalam buku yang kami hasilkan ini ataupun kami susun ini sebenarnya masih banyak kekurangan lah yang perlu lagi dimasukkan insya-Allah. Baik, insya-Allah tuan-tuan, untuk kuliah terakhir kita akan jumpa lagi dalam hari Sabtu Ahad minggu hadapan. Untuk kuliah terakhir insya-Allah kita akan jumpa lagi dengan tajuk yang sama ada sama gerhana ataupun tajuk yang mungkin sikit berbeza. InsyaAllah kita akan tengok balik lah berdasarkan pada perbincangan dengan urus dia nanti insyaAllah. Jadi terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang mengikuti program kita pada malam ini daripada awal hingga akhirnya, yang mengikuti secara live, yang mengikuti secara rakaman. InsyaAllah terima kasih banyak. Aku lihat hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.